Ini kan duduk jauh makan. Kan dah lah rumah anak-anak dah besar-besar. Anak-anak semua dah pergi sekolah. Rumah besar, dia berdua tinggal bergaung masa makan. Hulurkan nasi tu, nasi tu, nasi tu. Lauk mana? Lauk mana? Ya Allah teruknya. Anda ada masalah sakit lutut, sakit tumit, pijak sakit, tangan kebas-kebas. Jawapan untuk masalah anda, susu kambing Al-Am. Susu kambing Al-Am ni dengan hanya berharga RM45 saja boleh menyelesaikan masalah yang saya sebutkan tadi. Oleh itu, hubungi segera, tekan link ataupun tulis di ruangan komen. Ustaz, kadang-kadang kita tengok banyak isu-isu penceraian yang berlaku, yang kita tengok kadang-kadang dalam paper ruangan orang tulis suami saya macam ni, suami isteri saya macam ni, keretakan rumah tangga. Kadang-kadang yang dah lama 20 tahun, 30 tahun kahwin pun ada kadang-kadang benda-benda begini yang berlaku, kurangnya kasih sayang. Mungkin disebabkan interaksi atau komunikasi di rumah tu kita tengok tak berapa nak sembang. Bila balik rumah hang tengok telefon, aku tengok telefon. Jadi makin lama makin jauh. Atau apa Ustaz rasa atau beberapa benda lagi yang menyebabkan keringnya kasih sayang dalam rumah tangga Islam kita di akhir zaman ni? Silakan Ustaz. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan moderator, tuan yang terutama, Tun Datuk Seri Utama yang diraikan pada malam ini, div-div kehormat, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada malam ini kita sangat kagum program malam ni Islamic Bike Fest. Tak sangka kan, setua-tua manusia pun naik motor sejauh-jauh pergi. Saya bawa kereta pun daripada Seremban pergi Pilah pun heboh sakit belakang. Dia naik motor sejauh-jauh. Tadi ada yang sampai Mekah, saya ingat. Baru sampai sempadan Thailand pun saya dah tak tahulah jadi apa. Pilah dah sakit belakang. Kalau sampai sempadan Thailand tak tahu sakit apa, tak tahu. Kan? Alhamdulillah. Soalan yang ditanya tentang rumah tangga. Kan? Tentang rumah tangga. Masalah komunikasi. Kan? Sebagaimana kita tahu dalam surah Ar-Rum ayat 21 Allah Ta'ala bagi tahu kita macam mana di antara tanda-tanda kekuasaan dan rahmatnya telah menjadikan pasangan-pasangan isteri-isteri dari jenis-jenis kamu sendiri. Untuk lelaki ni, untuk suami itu dari jenis dia dah, supaya kamu merasa cenderung dan tentram kepadanya dan diwujudkan perasaan belas kasih sayang di antaranya. Dan bila tengok dalam tu rasa sakinah, mawaddah, warahmah, kan? Tenteram, kasih sayang ni, belas kasihan ni, perasaan ni bukan tiba-tiba datang. Dia mesti ada dua hala. Tak ada orang dia jatuh cinta diri sendiri, tak ada. Dia mesti ada dua pihak. Cuma kadang-kadang adalah akhir-akhir ni, kadang-kadang yang terkejut tu adalah yang mengadu. Ustaz, saya ada masalah Ustaz. Suami saya ada kecenderungan suka kat lelaki juga. Tu memang padam lah kalau dengar tu. Kan? Memang dah berlaku hari ni. Dia suka sejenis pula. Dia tengok isteri dia tak rasa apa. Dia tengok penceramah dia rasa lain macam. Kan? Tengok apa? Bini dia tak rasa apa-apa dah. Kan? Dan begitu juga kita lihat dalam rumah tangga ni tiga perkara. Tiga perkara asas. Yang pertama, nak bahagia, nak sejahtera, nak rasa gembira, tenang, pertama mesti ikut syariat Islam. Yang kedua, proses mengenali berterusan. Bukan setakat 10 tahun dah kenal. Kadang-kadang tu yang ada lelaki cakap, aku tak faham betul dengan bini aku tu. Dia mengadu kat kawan yang lain. Yang perempuan, aku tak faham lah tak apa perangai lelaki aku ni. Wah, dah 20 tahun kahwin tu.
Sebab proses tu berterusan. Perangai pula berubah-ubah. Begitu juga yang ketiga, tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Abang tengok laki orang tu, hari-hari bawa bini dia naik motor. Jauh sampai ke Thailand bawa. Abang pergi masjid pun tak nak bawa saya. Contoh lah kan, contoh. Jadi dalam keadaan itu kita tengok antara pertama, kedua, ketiga ni dia melibatkan satu perkara iaitu komunikasi. Komunikasi ni seringkali jadi masalah. Ada orang dia bercakap, suruh dua nak bercakap. Ada yang seorang aja bercakap, yang seorang tu diam. Ada tu pula dua-dua diam. Pun masalah juga. Asal bergaduh diam, asal bergaduh diam. Ada berlaku. Ada satu pasangan tu dia bergaduh, tak bercakap sampai seminggu tak bercakap. Sudahnya suami nak pergi kursus. Nak pergi kursus daripada KL nak pergi ke Johor Bahru. Aduh, susah betul aku ni dah jenis lambat bangun. Dia pun tulis nota. Takut dan dia hantar WhatsApp dah kena blok. Laki bini pun main blok. Dia tulis nota. Ke hadapan isteriku. Memang jarang ke belakang, semua ke depan. Ke hadapan isteriku. Adapun abang perlu hadir ke kursus di Johor Bahru esok. Harapan abang dapatlah kiranya sayang kejutkan abang dalam pukul 3 pagi. Sebab abang kena sampai sana sebelum pukul 8. Yang benar suamimu. Dia pun letak dekat bantal isteri dia. Dia bangun-bangun tengok dah pukul 6.30. Dia baru nak marah bini dia. Dia terperanjat. Rupa-rupanya ada satu nota lagi dekat bantal dia. Dia pun baca, bangun bang, dah pukul 3. Maknanya bini dia bersetuju untuk menggunakan teknik komunikasi yang sama. Cuma beza dia tak kejut lagi. Itu bukan pandai, itu namanya pandai namanya. Kan? Begitu juga ada yang kadang-kadang masalah komunikasi ni sebab ada satu pihak tak nak mengalah. Dia je betul. Dalam rumah ni walau apa pun berlaku abang yang betul. Faham? Dia macam perangai apa tu? Apa pun dia je betul, Ustaz Ahmadi. Tengok tak drama? Saya tak tengok, saya dengar-dengar macam tu lah. Orang cakap macam tu lah. Saya tak tengok. Tengok ke itu? Ustaz Ahmadi. Saya tak tengok, tapi dengar-dengar lalas dia mati kena tikam dengan Aisyah kan. Dengar macam tu lah. Ya tidak, tak tahulah orang cakap. Kan? Orang cakap. Dia ada beberapa perkara. Pertamanya, masalah komunikasi ni gagal untuk mendengar. Suami cakap, isteri tak nak dengar. Isteri cakap, suami tak nak dengar. Dia je betul. Kena pula walaupun isterinya tu pangkat tinggi. Isteri tu pangkat tinggi. Maka suami kena dengar cakap dia. Macam tu pula. Saya lagi berpengetahuan daripada abang. Abang kena dengar cakap saya. Pun tak boleh. Dalam satu kisah, suami ini bekerja sebagai tukang kebun. Suaminya pengetua dekat sekolah yang sama. Suami ini cakap, di sekolah profesional. Kau jangan panggil aku abang pun. Panggil aku nama pun tak apa. Sebab faham kau jadi pengetua kat sana. Macam tu sekali. Dekat sekolah. Mat. Dia panggil suami dia macam tu. Mat, tolong angkat pasal tu sini. Sini. Tak, sini. Sini puan. Sini puan. Ada lagu apa lagi puan? Tak ada apa-apa. Redha suami. Balik rumah. Suami pula take over. Assalamualaikum. Salam bang. Salam cium tangan lama. Sebab nak minta maaf yang siang tadi. Abang marah tak? Abang faham. Tolong sangkutkan kod abang. Baju tukang kebun. Tolong sangkutkan baju abang. Lepas tu bila dah ambil, tolong buatkan air kopi untuk abang. Abang nak kopi sejuk, panas ke atau suam? Cakap. Macam tu lah. Abang nak kopi yang tak sejuk, tak suam. Biasa-biasa je. Okey. Lagi bang? Lain tea, kopi, omi. Wah, tak terayun kan? Dia kata tak apa. Abang nak minum je. Okey. Nampak? Macam tu sekali bila bersetuju untuk berkomunikasi. Kedua, ekspektasi berbeza. Ekspektasi dia mengharapkan sesuatu yang tak boleh. Contohnya, saya macam mana pun bang, saya nak abang buat macam mana jiran sebelah rumah.
Gaji mesti awal, abang ada gaji banyak ni, abang bagi saya berapa? Sebulan saya mesti dapat 1,500 paling kurang ke 2,000. Tapi abang dapat bonus 3,000. Tu nak kena pijak bini tu. Macam tu sekali minta bonus ni berlaku kat semua tempat kecuali kat sini. Sini tak berlaku tempat lain. Dia minta kan suami dia. Kalau suami memang berkemampuan tak apa. Kan? Tapi kalau suami tak mampu dipaksa buat macam tu, apa jadi? Tak boleh kan? Jadi benda tu akan mendatangkan konflik dalam rumah tangga. Begitu juga ekspektasi dia nak mengharapkan, suami mengharapkan isteri dia cantik sepanjang masa, cutting mesti sama macam dulu. Macam mana? Tiap-tiap tahun lahirkan anak bang, bearing alignment, balancing semua lagi. Tak kira nak juga, macam-macam ubek makan. Ubek lansing, ubek apa semua makan. Sudah badan ni sama macam tin susu yang diminum tu. Sama yang flat kan. Ada tak flat, kombang pula. La ilaha illallah. Tak menjadi. Habis macam mana? Jadi mana faham-faham. Kadang-kadang tu lah orang lelaki ni kadang-kadang bila isteri tanya, bang saya gemuk ke? Orang lelaki kena faham. Sebab menurut kajian, orang perempuan kena tahu, lelaki adalah makhluk yang paling jujur dalam dunia. Setuju tak orang perempuan? Tengok tu. Saya tanya lagi, lelaki adalah makhluk paling jujur dalam dunia. Setuju tak? Setuju tak? Astaghfirullahaladzim. Korang ada lelaki ke tidak ni? Cubalah cover sikit maruah suami tu. Lelaki makhluk yang paling jujur. Cuma kadang-kadang soalan susah selalu tanya. Tu yang kadang lelaki payah nak jujur tu. Bang, tadi bang pergi ceramah kan baju, ada tak tengok perempuan lain? Susah nak jawab tu. Dia tak yalah jawab lah. Tak ada. Mana ada jumpa perempuan. Dia tengok gambar ada perempuan yang pakai tudung tu semua lelaki tu. Sebab nak jaga hati. Nak jaga hati ni pasal. Satu soalan yang susah tanya. Abang, betul ke sedar gemuk? Cuba cakap, betul ke sedar gemuk? Macam mana nak jawab soalan tu? Korang tengok Coramin hari-hari tak perasan kau. Abang, betul ke sedar gemuk? Kalau suami jawab, gemuk pun abang sayang. Mana betul lah gemuk? Salah jawab. Jangan jawab macam tu. Jangan jawab macam tu. Bang, betul ke sedar gemuk? Ini bukan gemuk. Ini namanya kurang kurus. Sama lah tu. Salah juga. Habis macam mana? Bang, betul ke sedar gemuk? Mana ada orang buta je cakap kau gemuk. Ni kurus lah ni. Orang buta je cakap kau apa. Ni okey ni. Ya ke bang? Iya. Dalam hati Allah ajalah tahu. Senang aja KPI dia nak ukur. Dulu masa mula-mula kahwin, boleh masuk bilik air berdua serentak. Sekarang, keluar, boleh masuk. Kan? Kalau paksa kat masuk, anak telefon bomba. Tolong selamatkan mak ayah saya terperangkap dalam bilik air. Tersopit kawan tu. Tak, ni contoh. Kan? Orang sini tak ada. Ni tempat lain. Begitu juga kalau kita tengok, yang ketiganya adalah cara berkomunikasi yang berbeza. Macam orang ni 9 cakap lain, orang Perak cakap lain, orang Terengganu cakap lain, orang Kedah cakap lain. Biak pi, anak pak menekankan ni gemak. Betul tidak tak tahulah. Kan? Orang Negeri Sembilan kahwin orang Terengganu. Orang Negeri Sembilan nak tambah nasi, dia kata tambuh. Orang Terengganu kalau tambuh tak mau. Bila orang Negeri Sembilan pergi Terengganu, nak nasi lagi tak? Tambuh. Tak ada dia tambah tu. Sebab dia ingat tak mau. Tapi orang Terengganu pergi Negeri Sembilan, konyang. Tambah nasi lagi tak? Tambuh. Tak lagi. Tambuh. Letak lagi. Tambuh. Letak lagi. Banyak nasi. Tapi tak adalah. Itu melampau tu saja dia cerita. Tetapi sebenarnya cara komunikasi berbeza. Dan begitu juga isu-isu. Kadang-kadang berkomunikasi time tak sepatutnya. Cuba tengok suami balik macam mana. Suami balik. Dia ada 3 jenis komunikasi dalam rumah tangga ni. Satu, tegur saja. Yang kedua, tegur dengan fakta. Yang ketiga, tegur dengan fakta dan perasaan. Tegur saja. Suami balik. Assalamualaikum. Salam. Makan. Dapur. Teruk betul. Macam kat pejabat buat. La ilaha illallah. Jangan macam tu. Tu tegur saja. Yang kedua, tegur dengan fakta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berbalik bang. Memanglah berbalik. Takkan pun nak pergi. Abang lambat pula balik ni. Abang ada banyak kerja. Kebetulan ada urusan yang diselesaikan. Fakta.
Kenapa bang? Apa urusannya? Abang kena siapkan yang ni. Fakta. Awak masak tak ini? Alhamdulillah abang, saya masak hari ni. Awak masak apa? Saya masak hari ni nasi, ikan bilis, telur dadah. Fakta. Kat mana nak makan ni? Kat dapur lah, takkan kat bilik air. Fakta. Lepas tu makan sama-sama. Tetapi yang paling baik, tegur dengan fakta dan perasaan. Bila suami balik, KPI dia, isteri tangan depa. Macam tu, macam tu. Tu tangan depa. Cuba buat macam tu. Dia kalau Ustaz Kazim buat lagi jadi tu. Abang, tapi nak buat tu kena bagi warning dulu. Abang, besok kan itu saya dengar ceramah kat forum. Dia tangan kena depa jemput masa nak jemput suami masuk. Abang jangan terperanjat tau esok. Okey. Nasib baik kau cakap. Macam tu. Ini tu buat dia. Abang, suami reverse balik tau. Tengok nombor rumah. Betul rumah aku ni. Ingat aku salah rumah tadi kan. Abang, sayang. Abang. Nampak? Dia tak ada tanya lagi dah. Dia tak, berbalik bang. Habis tak kamu nak pergi? Abang nak minum apa? Kau ambil lah kacang tikus apa dekat dapur tu kan? Tak. Abang, tengok abang pun tu. Tengok perasaan. Tengok abang pun tahu. Mesti abang lapar kan? Nampak perasaan dia. Suami tu cakap, tadi memang lapar. Tapi bila tengok ayang ni kan, langsung hilang lapar. Abang ni macam tahu saya tak masak ni. Kau tak masak? Masaklah saja gurau abang ni. Masaklah. Yang masak lo apa? Lo kegemaran abang, ikan bilis, telur dadah. Kau jangan galak tolong aku tahu. Lepas tu, lepas dah habis makan, cakapkan terima kasih. Terima kasih saya masak untuk abang. Alah abang tak ada apa-apa lah. Tu pun sebab saya sayangkan abang. I love you too, I love you more. Macam tu. Baru betul. Ini kan duduk jauh makan. Kan dah lah rumah anak-anak dah besar-besar. Anak-anak semua dah pergi sekolah. Rumah besar, dia berdua tinggal. Bergaung masa makan. Hulurkan nasi tu. Lauk mana? Ya Allah teruknya. Duduk rapat-rapat, makan, suap. Tu komunikasi tu dengan badan, gaya bahasa. Nasi tu sedap tak? Sedap tak? Saya tu bang, sedap. Nenek abang suap. Ambil lah. Abang, malu lah. Malu apa? Awak kan kekasih hati saya. Yelah. Bila dia suap kan anak, Huyuh. Anak tak pernah tengok. Betul. Jadi kita kena cuba. Tetapi ada juga kadang-kadang dalam hal-hal isu yang tidak boleh diselesaikan. Contoh macam mana ni? Rumah kita tertunggak ni. Macam mana nak bayar ni? Aduh, duit gaji kita tak cukup. Tak apa, relax dulu. Jangan terus marah. Jangan mengamuk. Lepaskan kat anak-anak, lepas kat keluarga. Maka itu bukan cara komunikasi yang baik. Relax dulu. Nanti kita fikir-fikir sama. Kita solat dulu, kita doa banyak-banyak. Mudah-mudahan dapat ilham macam mana cara nak selesaikan. Masing-masing nak selesaikan masalah. Tetapi jangan kita lepaskan kemarahan kita pada ahli keluarga kita. Ingat, dua faktor. Pertama, kasih sayang. Kedua, komunikasi. Komunikasi ni selalunya gagal yang menyebabkan akhirnya keluarga berantakan, berpecah belah, bercerai dan sebagainya. Wallahualam, cukup untuk pusingan pertama. Terima kasih. Anda ada masalah GERD, gastrik, pedih hulu hati yang menyebabkan anda tak selesa perut, tak boleh nak tidur dan sebagainya. Saya pun sama. Tapi apa jawapan dia? Jawapan yang terbaik adalah dengan mendapatkan susu kambing Al-Am dengan RM45 saja sekotak, tuan-tuan dan sekalian. Hubungi kami, tekan link ataupun tulis di ruangan komen.